Marikh adalah planet keempat dari Matahari dalam sistem surya kita dan merupakan salah satu planet terdekat dengan Bumi. Ia sering disebut sebagai planet merah karena permukaannya yang berwarna kemerahan akibat kandungan besi oksida yang tinggi. Planet ini juga mempunyai ciri unik, yaitu gunung berapi Olympus Mons yang terbesar dalam sistem surya setinggi 21.000 meter. Selain itu, Valles Marineris adalah lembah besar dengan panjangnya sejauh 4.000 km, salah satu sistem lembah yang terbesar di sistem surya. Begitu juga, kutub utara dan selatan Marikh dilitupi lapisan ais karbon dioksida dan air. Marikh dipercayai mempunyai persekitaran lembab sekitar 3,5 hingga 4 bilion tahun dahulu. Kawasan seperti Kawah Gal dan Kawah Jezero menunjukkan tanda-tanda delta sungai purba yang mengalir ke Tasik Kawah. Pada awal sejarahnya, sekitar 4 bilion tahun yang lalu, Marikh dipercayai mempunyai medan magnet global yang kuat, sama seperti bumi hari ini. Medan magnet ini memainkan peranan penting dalam melindungi atmosfera Marikh dan menjadikannya lebih mesra untuk mengekalkan air cecair, serta mungkin juga kehidupan. Keadaan awal medan magnet Marikh pada asalnya dipercayai mempunyai dinamo planet, yaitu aliran besi cair dalam terasnya yang menghasilkan medan magnet global. Dinamo ini mencipta perisai magnet yang melindungi atmosfera daripada angin surya, membantu mengekalkan suasana yang lebih tebal, stabil, membolehkan suhu permukaan kekal suam dan cair air berterusan. Kehilangan medan magnet global sekitar 3,7 bilion tahun yang lalu menyebabkan teras besinya mungkin mula membeku, menghalang pergerakan bendalir yang diperlukan untuk menghasilkan medan magnet. Sais kecil Marikh menyebabkan bahagian dalamannya menjadi lebih cepat sejuk daripada bumi. Apabila dinamo berhenti berfungsi, medan magnet global hilang, menyebabkan Marikh terdedah kepada angin surya. Angin surya mula menghakis atmosfera Marikh dan gas-gas penting seperti karbon dioksida, nitrogen, dan uap air terlepas ke angkasa, menyebabkan tekanan atmosfera menurun secara mendadak. Atmosfera yang nipis dan sinaran yang tinggi menjadikan permukaan Marikh tidak sesuai untuk kehidupan yang kompleks. Walaupun medan magnet global hilang, sisa-sisa medan magnet masih terdapat dalam bentuk medan magnet tempatan di kerak Marikh, terutamanya di hemisfera utara dan selatan menunjukkan kehadiran medan magnet yang lemah. Medan magnet ini adalah peninggalan dinamo purba yang terpelihara di dalam batuan kerak semasa ia terbentuk. Data tentang medan magnet Marikh datang daripada misi seperti Jurukur Global Mars, mengesan sisa-sisa magnet dalam kerak Marikh. Penyelidikan terus memahami dengan lebih lanjut bagaimana kehilangan medan magnet global mempengaruhi evolusi atmosfera dan potensi kehidupan di Marikh. Walau bagaimanapun, kehilangan medan magnet globalnya sekitar 3,7 bilion tahun yang lalu, menyebabkan perubahan drastik, menjadikan planet ini kering sejuk dan tidak berdaya melawan angin surya seperti yang kita lihat hari ini. Hingga kini, tidak ada bukti yang kukuh bahwa kehidupan wujud di planet Marikh. Namun, banyak kajian dan misi angkasa lepas telah memberikan petunjuk menarik yang menunjukkan potensi Marikh untuk menyokong kehidupan dan sekurang-kurangnya pada masa lalu. Banyak misi penyelidikan telah dilaksanakan untuk memahami Marikh,
termasuk misi yang berjaya dan gagal. Potensi kehidupan di planet Marikh telah menjadi topik yang menarik bagi ilmuwan selama beberapa dekad. Penemuan air beku di kutub Marikh dan kemungkinan air garam cecair di bawah permukaan menunjukkan keadaan yang boleh menyokong kehidupan mikrob. Terdapat lapisan ais di kutub Marikh dan di bawah permukaannya. Penyelidikan mencadangkan air beku ini mungkin berasal dari era lalu apabila iklim Marikh lebih panas dan lebih basah. Pada 10 Maret 2005, NASA melancarkan Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) memasuki orbit Marikh. Kamera resolusi tinggi ini digunakan untuk mengambil gambar terperinci permukaan Marikh, termasuk ciri geologi seperti kawah, lembah, dan bukit pasir. Kamera beresolusi tinggi menghasilkan peta kawasan yang luas untuk membantu memahami konteks geologi yang lebih besar. Selain itu, alat radar seperti SHARAD digunakan untuk mengesan lapisan bawah tanah yang mengandungi ais dan air, tumpuan khas kepada kawasan kutub dan pertengahan latitud untuk memahami sejarah air di Marikh. Walaupun kegagalan misi Mars Polar Lander, pengajaran daripada misi ini membantu meningkatkan reka bentuk dan operasi misi seterusnya seperti Phoenix Mars Lander yang berjaya mendarat di kutub utara Marikh dan mencapai banyak objektif saintifik yang serupa. Di kawasan kutub utaranya berdiameter kira-kira 1000 km dengan lapisan ketebalan ais mencapai 2000 meter bersamaan hampir separuh daripada kepingan ais Greenland di bumi. Manakala di kutub selatan berdiameter kira-kira 350 km lebih kecil daripada kutub utara dengan ketebalan ais air boleh mencapai ketebalan 3700 meter hampir bersamaan dengan kepingan ais Greenland. Apabila berlaku perubahan musim, pada musim sejuk, karbon dioksida dari atmosfera membeku dan menambah lapisan ais karbon dioksida di kedua-dua kutub. Sementara itu, pada musim panas, kebanyakan ais karbon dioksida ini bertukar menjadi gas, meninggalkan lapisan ais air sebagai ciri kekal. Jika semua ais di kutub Marikh mencair, ia akan menutupi seluruh permukaan planet dengan lapisan udara setebal 20 hingga 30 meter. Ini memberikan petunjuk penting tentang sejarah iklim Marikh dan potensi kewujudan udara cecair pada masa lalu. Kira-kira 4 billion tahun yang lalu, atmosfera Marikh dianggap lebih tebal dan lebih mirip dengan atmosfera bumi. Berdasarkan kajian saintifik dan data daripada misi angkasa lepas seperti rover Marikh dan satelit yang mengorbit, penyelidik percaya bahwa atmosfera Marikh pada masa itu mengandungi lebih banyak karbon dioksida dan mungkin beberapa nitrogen dan uap air. Hipotesis komposisi atmosfera Marikh sekitar 4 billion tahun yang lalu adalah sangat berbeza berbanding dengan suasana nipis dan sejuk hari ini. Anggaran komposisi yang mungkin berdasarkan kajian geologi, analisis isotop, dan data daripada misi angkasa lepas seperti MAVEN, tekanan atmosfera dianggarkan lebih tinggi daripada tekanan Marikh hari ini, sekitar 0,6 kilopascal, mungkin mencapai sekitar 1 hingga 2 bar, hampir setanding dengan tekanan atmosfera bumi pada ketinggian tertentu. Dari masa ke masa, karbon dioksida dan uap air mulai menghilang melalui pelucutan atmosfera oleh angin surya karena ketiadaan medan magnet global yang kuat.
proses pelarutan dan pengikatan dalam mineral seperti pembentukan karbonat di permukaan. Kajian berterusan dengan memahami lebih baik komposisi purba atmosfera Marikh adalah bukti jelas menunjukkan planet itu sekali lagi kondusif untuk menyokong air cecair dan mungkin kehidupan. Pada awal sejarahnya, Marikh mungkin mempunyai medan magnet global yang melindungi atmosfera daripada angin surya. Medan magnet bertindak sebagai perisai yang melindungi gas atmosfera daripada dikeluarkan oleh zarah bercas daripada matahari. Sekitar 4 bilion tahun yang lalu, Marikh mulai kurang aktif karena kehilangan tenaga untuk mengekalkan dinamo magnetnya. Saiz yang agak kecil daripada bumi bermaksud ia kehilangan haba dalaman dengan lebih cepat. Haba dalaman ini diperlukan untuk memacu arus perolakan dalam mantel dan teras planet yang menjana medan magnet melalui dinamo geodinamik. Apabila teras Marikh menjadi terlalu sejuk, arusnya akan melemah dan akhirnya berhenti. Kehilangan haba lebih cepat menyebabkan haba meresap lebih cepat untuk mempercepatkan penyejukan terasnya dan menghentikan aktiviti dinamo magnetik. Teras Marikh dipercayai mengandungi sulfur dan unsur yang lebih ringan daripada teras bumi, mengubah sifat fisikal dan haba bahan dalam teras, menjadikan dinamo magnet kurang berkesan atau tidak stabil dalam jangka panjang. Selain itu, Marikh tidak mempunyai jisim yang mencukupi untuk mengekalkan tekanan dalaman yang tinggi seperti di bumi. Tekanan ini penting untuk mengekalkan cecair teras dan menghasilkan arus perolakan. Tanpa medan magnet, atmosfera terdedah secara langsung kepada angin surya. Angin surya adalah aliran zarah bercas tinggi yang dipancarkan oleh matahari. Tanpa perlindungan medan magnet, angin surya mampu menghisap gas atmosfera, terutamanya gas ringan seperti hidrogen dan helium, ke angkasa. Marikh tidak mempunyai medan magnet global yang kuat karena dinamo dalam terasnya telah berhenti. Zarah dari angin surya terus berinteraksi dengan atmosfera tanpa halangan. Angin surya terdiri daripada zarah bercas yang bergerak pada kelajuan tinggi, mengenai lapisan atas atmosfera Marikh, membebaskan tenaga ke dalam molekul gas, menjadi cukup bertenaga untuk melepaskan diri daripada graviti planet. Gas seperti hidrogen dan helium mempunyai jisim molekul yang sangat rendah. Lebih mudah mencapai halaju, melarikan diri rendah apabila dipanaskan atau dipukul oleh zarah angin surya. Graviti yang lebih lemah menyebabkan ia kurang dapat mengekalkan suasana, terutamanya molekul gas ringan yang bergerak dengan pantas. Molekul gas yang lebih berat, seperti karbon dioksida, lebih sukar untuk dilepaskan, tetapi masih berkurangan dari semasa ke semasa. Zarah daripada angin surya boleh mengionkan gas di atmosfera atas Marikh, menghasilkan ion bercas positif. Angin surya kemudian menarik ion-ion ini keluar dari atmosfera melalui proses interaksi elektrodinamik, di mana medan elektrik dan magnet angin surya mempercepatkan ion keluar ke angkasa. Kehilangan hidrogen dan helium mengganggu keseimbangan atmosfera untuk mengekalkan keseimbangan haba dan tekanan atmosfera. Kehilangannya menyebabkan Marikh kehilangan lebih banyak haba, mempercepatkan penyejukan dan mengurangkan keupayaan planet untuk mengekalkan suasana lain. Proses ini berlaku secara beransur-ansur selama berbilion tahun. Kajian oleh misi seperti MAVEN NASA menunjukkan bahwa angin surya telah mengeluarkan sejumlah besar gas dari atmosfera Marikh selama berbilion tahun.
Analisis tanah di planet Marikh adalah sebahagian daripada misi penerokaan angkasa lepas. Matlamatnya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang komposisi tanah, sejarah geologi, dan potensinya untuk menyokong kehidupan sama ada di masa lalu atau di masa depan. Misi penting seperti misi Viking 1976 melibatkan Viking 1 dan 2 menjalankan penyelidikan untuk mencari tanda-tanda kehidupan mikrob dalam tanah Marikh. Rover 2004 mengkaji batu dan tanah untuk memahami sejarah air di Marikh. Walaupun tiada bukti langsung kehidupan, tanah yang berbeza di permukaan Marikh mencerminkan sejarah geologi dan keadaan lingkungan planet itu sebagai akibat daripada penilaian pelbagai misi seperti Viking, Phoenix, Curiosity, dan Perseverance. Silika, besi oksida, aluminium, magnesium, kalsium, dan sulfat adalah bahan dalam tanah Marikh. Perklorat ialah senyawa kimia yang terdiri daripada klorin dan oksigen. Walaupun ia adalah bahan toksik, perklorat adalah penting kerana ia boleh memberi manusia oksigen untuk perjalanan Mars. Pesawat pertama yang menemui perklorat ialah Phoenix Lander. Curiosity rover menemui bahan organik seperti molekul karbon kompleks. Walaupun data ini tidak menunjukkan secara langsung kewujudan kehidupan, ia memainkan peranan penting dalam proses perkembangan kehidupan. Di beberapa tempat di permukaan Marikh terdapat air dan ais. Phoenix Lander menemui ais di bawah permukaannya di kawasan kutub utara Marikh. Keputusan ini menunjukkan bahwa air cecair mungkin pernah wujud. Pasir dan debu gunung berapi terdiri daripada pasir dan habuk yang berasal daripada aktiviti gunung berapi sebelumnya. Angin Marikh boleh membawa habuk ini kemana-mana kerana habuk ini ringan. Skala pH tanah di beberapa tempat, seperti yang dikaji oleh Phoenix, berkisar antara 7 hingga 8,5, menunjukkan bahwa tanah boleh menyokong tumbuhan tertentu jika terdapat udara yang mencukupi. Instrumen dalam orbit seperti Mars Odyssey telah menemui unsur seperti thorium, uranium, dan kalium, walaupun dalam jumlah kecil. Beberapa misi mengatakan tanah Marikh menyerap lebih banyak karbon dioksida. Sesetengah kajian menunjukkan bahwa iklim tanah Marikh pada masa lalu lebih basah. Ini mungkin membantu kehidupan mikrob lama. Walaupun keperluan air bawah tanah adalah penting untuk pembangunan manusia pada masa hadapan, kehadiran bahan organik dan perklorat membolehkan kajian lanjut tentang kemungkinan kehidupan. Setakat ini, belum ada sampel tanah atau batuan dari Marikh yang dihantar ke bumi, tetapi usaha untuk melakukannya sedang dijalankan. Program yang dipanggil Mars Sample Return (MSR) yang bertujuan untuk menghantar sampel tanah dari Mars ke bumi dilaksanakan oleh NASA dan Agensi Angkasa Eropa (ESA). Perseverance rover menggunakan tiup titanium khusus untuk mengumpul sampel tanah dan batu Marikh. Sampel ini disimpan di permukaan Marikh untuk digunakan pada masa hadapan. NASA dan ESA merancang untuk memulakan misi Mars Sample Return (MSR) pada tahun 2030 untuk mengembalikan sampel Marikh. Dalam misi ini, sebuah rover akan digunakan untuk mengumpul tiup sampel Perseverance yang hilang. Roket kecil yang dipanggil Mars Ascent Vehicle akan membawa sampel ke orbit Marikh, di mana ia akan mengumpul sampel dan mengembalikannya ke bumi. Sampel ini dijangka tiba di bumi pada awal tahun 2030. Proses geologi, gunung berapi, hakisan, dan hentaman adalah punca pembentukan ciri geologi Marikh seperti lembah, gunung, dataran, dan struktur lain.
Air cecair pernah mengalir di permukaan Marikh menurut proses hakisan oleh air yang membentuk lembah sungai purba seperti delta dan lembah bercabang. Valles Marineris yang terbesar dalam sistem Surya dianggap terbentuk oleh regangan kerak planet, dan ia mungkin lebih besar akibat proses hakisan seperti aliran air dan glasier. Beberapa lembah menunjukkan tanda-tanda bahwa kawasan tertentu telah dibentuk oleh glasier, terutamanya di kawasan kutub dan latitud pertengahan. Angin kencang sering menggukir permukaan, mencipta corak dan lembah kecil seperti Olympus Mons yang mencapai ketinggian kira-kira 22.000 meter. Ini bermakna lembah dan struktur hakisan tidak mempunyai plat tektonik dan lava yang naik dari mantel terus terkumpul di tempat yang sama selama berjuta-juta tahun, menyebabkan pembentukan gunung berapi ini. Area seperti Tharsis Bulge terdiri daripada tanah tinggi gunung berapi yang terdiri daripada gunung berapi besar seperti Arsia Mons, Pavonis Mons, dan Ascraeus Mons. Di permukaan, lava mengalir, mencipta dataran yang luas dan licin yang serupa dengan Elysium Planitia. Proses ini menyebabkan permukaan lawan plain menjadi licin. Dataran seperti Hellas Planitia dan Argyre Planitia dibentuk oleh hentaman meteorit yang besar. Kemudian, kawasan itu dipenuhi dengan sedimen atau lava, menyebabkan kawasan itu menjadi rata. Terdapat dataran basaltik yang luas dihasilkan oleh letusan gunung berapi. Dataran berlapis juga terdiri daripada sedimen yang terkumpul akibat aliran air atau angin. Hentaman meteorit mencipta kawasan hentaman di Marikh. Kawasan hentaman ini termasuk kawah Gal yang digunakan oleh rover Curiosity dan kawah Jezero yang digunakan oleh rover Perseverance. Oleh kerana ia mempunyai rekod geologi purba, kawasan ini sering menjadi subjek kajian. Angin kencang membentuk bukit pasir di Marikh menunjukkan bahwa sistem bukit pasir masih berfungsi. Misalnya, Olympia Undai terletak di kutub utara. Angin juga mencipta sarang, struktur berbentuk bilah yang dipecahkan angin. Lapisan ais dan habuk kutub Marikh menyebabkan air dan karbon dioksida membeku apabila musim sejuk melampau. Selain itu, apabila haba dalam kerak Marikh berkurangan, ia menguncup, menyebabkan pembentukan ciri seperti retak dan sesar. Proses ini menyebabkan rekahan yang ketara, seperti yang dilihat dalam Cerberus fossae. Ciri-ciri geologi Marikh seperti lembah, gunung, dataran, dan kawasan hentaman dicipta oleh gabungan aktiviti glasier dan air cecair, proses gunung berapi berskala besar, kesan meteorit, kesan angin dan atmosfera, dan penyejukan dalaman yang menyebabkan kerak mengecut. Setiap satu daripada proses ini memberikan perspektif yang berbeza tentang sejarah geologi Marikh dan meningkatkan pengetahuan kita tentang kemungkinan kehidupan di planet ini pada masa lalu. Ilmuwan masih berdebat tentang bukti sejarah kehidupan di Marikh. Walau bagaimanapun, beberapa ekspedisi eksplorasi telah menemui bukti yang menunjukkan bahwa Marikh mungkin pernah mempunyai keadaan kehidupan yang baik. Kehadiran air, sungai dan tasik pada masa lalu menunjukkan lembah sungai, delta, dan lembangan yang menyerupai tasik yang mengalir di permukaan Marikh berbilion tahun dahulu. Mineral seperti hematit dan tanah liat ditemui dalam mineral yang dibentuk oleh air yang biasanya terbentuk di persekitaran basah. Ini menyokong teori bahwa Marikh pernah mempunyai banyak air. Tambahan pula, atmosfera Marikh dahulunya lebih tebal, yang membolehkan air cecair bertahan di permukaannya.
Oleh kerana Marikh tidak mempunyai medan magnet yang kuat, angin surya adalah penyebab utama kehilangan atmosfera ini. Atmosfera Marikh juga mengandungi sejumlah kecil metana. Metana biasanya dihasilkan di bumi melalui aktiviti biologi atau proses geologi tertentu. Walaupun sumber metana di Marikh masih tidak diketahui, kehadirannya boleh menunjukkan aktiviti biologi pada masa lalu dan masa kini. Tambahan pula, meteorit ALH 8401 yang ditemui di Antartika dan berasal dari Marikh mempunyai struktur mikroskopik yang menyerupai mikroorganisme fosil. Tafsiran ini masih menjadi perdebatan. Sebatian organik telah dicipta di dalam tanah Marikh menggunakan data rover dan probe seperti Curiosity dan Perseverance. Walaupun bahan-bahan ini tidak secara langsung menunjukkan kewujudan hidupan, ia memainkan peranan yang penting dalam pembinaan kehidupan. Molekul organik adalah bahan binaan untuk membina asid amino, protein, dan DNA yang diperlukan untuk kehidupan seperti yang kita ketahui. Penemuan molekul organik di Marikh menyokong hipotesis bahwa planet ini pernah mempunyai persekitaran yang sesuai untuk kehidupan, walaupun bukti langsung tentang kehidupan masih belum ditemui. Molekul organik dalam lapisan sedimen purba yang terbentuk dalam persekitaran berair menunjukkan bahwa Marikh pada masa lalu mempunyai persekitaran yang menyokong kehidupan mikrob. Dalam lapisan batuan sedimen Marikh, rover Curiosity NASA menemui molekul organik. Misi itu mendarat di kawah Gale pada tahun 2012. Thiophenae, methanetiol, dan sebatian hidrokarbon lain telah ditemui dalam batuan purba yang berusia kira-kira 3,5 bilion tahun. Batu-batu ini terbentuk dalam persekitaran berair, menunjukkan bahwa pada masa lalu, Marikh mempunyai keadaan yang boleh menyokong kehidupan mikrob. Walaupun molekul organik ini tidak menunjukkan bukti langsung kehidupan, ia menunjukkan bahwa Marikh mempunyai persekitaran yang menyokong proses kimia kompleks yang berkaitan dengan kehidupan. Penemuan ini menunjukkan bahwa Marikh pernah mempunyai keadaan yang boleh didiami, termasuk air cecair, tenaga kimia, dan komponen yang diperlukan untuk menyokong kehidupan bakteria. Analisis ini menggunakan pelbagai teknologi, termasuk analisis sampel dari Marikh. Para saintis memanaskan sampel tanah dan batuan hingga 500 hingga 850 derajat Celcius untuk mengkaji molekul organik menggunakan spektrometri jisim, kromatografi gas, dan laser. Saintis menggunakan teknik kimia dan mineralogi untuk menentukan komposisi mineral dalam sampel sedimen. Ini membantu dalam mengenal pasti persekitaran purba kawah Gale dan keadaan geokimiaannya. Peralatan serupa, seperti alat pengambilan sampel dan penggerudian, digunakan untuk menembusi permukaan Marikh dan mendapatkan sampel serbuk dari batu. Alat penginderaan jauh seperti mascam dan cemcam membantu dalam memilih lokasi penggerudian dengan mengkaji tekstur dan komposisi permukaan. Walaupun tiada bukti langsung tentang makhluk hidup, penemuan molekul organik ini mencadangkan bahwa Marikh mempunyai komponen kimia yang penting untuk kehidupan masa lalu. Teknologi Curiosity mungkin dapat mendedahkan sejarah geologi planet merah dan habitat berpotensi. Satu hasil penting untuk menilai potensi kehidupan di bumi ialah penemuan metana di atmosfera Marikh. Di Marikh, terdapat dua kaedah utama untuk menentukan metana, kimia dan biologi. Sekiranya terdapat mikroorganisme dalam Marikh, metabolisme mereka mungkin bertindak balas dengan metanogen bumi, menghasilkan metana. Sebagai contoh, tindak balas hidrogen
dan karbon dioksida menghasilkan metana. Serpentinisasi adalah satu proses geologi terakhir yang boleh menghasilkan metana. Ini berlaku apabila karbon dilarutkan dari bawah permukaan bumi bergabung dengan udara yang mengandungi mineral seperti olivin. Tanpa mencipta kehidupan, proses ini menghasilkan hidrogen dan metana. Selain itu, metana boleh dilepaskan ke atmosfera melalui serangan meteorit atau letusan gunung berapi. Sejak tiba di kawah Jezero pada tahun 2021, NASA telah membuat penemuan penting mengenai molekul organik dengan rover Perseverance di kawasan yang dahulunya merupakan delta Sungai Purba. Banyak penemuan menarik telah dibuat mengenai delta kawah Jezero yang lama. Molekul organik yang terdapat dalam strata sedimen di dasar kawah Jezero adalah lumpur dan pasir yang mengendap di tasik lama berbilion tahun yang lalu. Molekul organik yang mengandungi karbon boleh melakukan aktiviti kimia dalam kehidupan. Kehilangan molekul organik dalam batuan, terutamanya dalam mineral seperti sulfat, boleh dikenal pasti dengan Sherlock menggunakan spektroskopi Raman dan pengimejan ultraviolet. Molekul organik ini terdapat dalam batuan yang kaya dengan garam mineral, mempunyai keupayaan untuk menyimpan bahan organik untuk masa yang lama. Ini menunjukkan bahwa sejarah kawah Jezero telah disokong oleh reaksi kimia yang kompleks. Delta Sungai Lama adalah penting di kawah Jezero karena ia boleh memelihara bahan organik dan bakteria yang hilang. Kajian tentang mineral seperti karbonat dan sulfat yang terdapat dalam batuan kawah Jezero menunjukkan bahwa iklim lembab juga mungkin baik untuk kehidupan. Molekul organik, bahan kimia penting, dan air cecair mewujudkan keadaan yang ideal untuk pertumbuhan mikrob. Instrumen litokimia sinar X-planet memeriksa komposisi kimia batuan, instrumen utama Sherlock mencari komponen organik, Superchem mencari mineral dan bahan kimia organik dari jauh, dan penggalian misi pengambilan sampel mengumpul sampel teras dari batuan delta dan sedimen untuk analisis tambahan di makmal bumi. Dalam misi pengembalian sampel Marikh, Perseverance menghantar sampel teras batuan ke bumi pada masa yang sama. Mikroorganisme pernah tinggal di planet ini menurut sebatian organik yang ditemui di delta purbanya dan kawah Jezero. Molekul-molekul ini memberikan maklumat penting tentang mineral yang membentuk batuan dan sisa-sisa delta, serta sejarah geologi dan kimia Marikh. Contoh, Perseverance akan sangat penting untuk mengkaji kewujudan biosignatur dan sejarah kebolehunian Marikh. Penemuan molekul organik di Marikh meningkatkan kompleksiti sains persekitaran bahwa Marikh pernah mempunyai keadaan yang menyokong kebolehunian, tetapi tiada bukti langsung kehidupan telah ditemui. Mencari jawaban kepada teka-teki ini akan membantu dengan pengembalian sampel dan penciptaan teknologi baharu.